Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Punyalah penat pas kempen turun Anwar, tiba-tiba Hamzah pula yang jadi bakal Perdana Menteri. Baru-baru ini di dalam himpunan turun Anwar yang menjadi persoalan besar kepada netizen yang menyertai himpunan turun Anwar itu ialah siapa bakal Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar siapa pilihan Perdana Menteri Anda jika Anwar Ibrahim turun. Saudara, penat pas menggerakkan himpunan turun Anwar, tetapi nama timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula diangkat sebagai calon Perdana Menteri Blok Pembangkang. Ini pasti mengecewakan Muhyiddin dan juga Parti PAS. Selama ini mereka beria-ia nak jadi Perdana Menteri. Tetapi kali ini Hamzah pula yang naik. Sebelum saya teruskan, izinkan saya dulu untuk kongsikan kepada anda, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Terapi imun mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dalam badan kita ada imun badan yang bertindak sebagai tentera dan juga doktor merawat kita daripada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi berfungsi dengan baik, ia akan menjadikan kita mudah kena penyakit, sukar untuk sembuh, dan kita juga tidak mengetahui apa masalah kesehatan dari dalam tubuh badan kita. Tetapi dengan adanya terapi imun ini mendidik dan menjaga imun badan kita, menjadikan ia kuat semula, dia dapat tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam badan kita, dan lalu kita sembuh daripada penyakit karena akar penyakit kita dihapuskan oleh imun badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Saudara, sekumpulan peserta dilihat berarak di Ibu Negara hari ini sambil membawa kain rentang tertulis Hamzah for Perdana Menteri atau for PM. Sokongan kepada ketua pembangkang itu dilihat bercanggah dengan sentimen akar umbi PAS yang tentunya mahukan pemimpin mereka menjadi Perdana Menteri. Situasi itu menzahirkan pertentangan dalaman antara PAS dan Bersatu. Apabila usaha PAS menganjurkan himpunan besar-besaran bagi menekan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dirampas oleh Kem Bersatu yang lebih awal memposisikan Hamzah sebagai calon pilihan mereka. Polis menganggarkan peserta hadir dalam anjuran pembangkang yang ditunjangi PAS itu hanya sekitar 18,000 orang. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan Hamzah dipilih sebagai calon Perdana Menteri, mereka kata tidak mahu kerana mereka ingat tentang kes isu minyak paket yang melibatkan keluarga Hamzah Zainuddin. Selain daripada itu, mereka juga menyatakan bahawa Hamzah Zainuddin sebenarnya tidak mempunyai kredibiliti sebagai calon Perdana Menteri. Mereka kata lebih baiklah Anwar Ibrahim terus jadi Perdana Menteri. Apa pula pendapat anda dan bagaimana pula pandangan anda? Sesuaikah Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri? Atau kita harus kekalkan dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Masih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tajuk ulasan kali ini, penaja utama himpunan turun Anwar ditangkap, rancangan gagal. Wow. Anda pasti terfikir-fikir, seperti saya juga terfikir-fikir. Siapa dalang utama sebenarnya himpunan ini yang betul-betul mahu Anwar Ibrahim turun? Sebab yang pastinya bukan kehendak rakyat. Saya sangat yakin dengan kehadiran rakyat hanya 18,000 orang, itu pun paling maksimum dalam himpunan turun Anwar itu tidak menjelmakan dan tidak mencerminkan kehendak rakyat Malaysia yang sebenarnya. Bukan kehendak rakyat Malaysia untuk Anwar turun. Kehendak rakyat Malaysia adalah Anwar kekal. Yang nak turun Anwar Ibrahim itu pembangkang. Penyokong Anwar lebih ramai daripada pembangkang tersebut.
Jadi, tanda tanyanya ialah kalau rakyat tidak mahu sebenarnya Anwar turun, siapa sebenarnya yang mahu Anwar turun? Pastilah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang pasti menjadi dalang utama kepada siapa mahu turunkan Anwar itu. Sebelum saya teruskan ulasan ini, Anda tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Dan Anda boleh juga meninggalkan komen, coba teka siapa sebenarnya dalang utama himpunan turun Anwar ini yang nak sangat Anwar Ibrahim itu turun sebagai Perdana Menteri. Saya yakin, saya ulang sekali lagi, rakyat Malaysia menyokong Anwar Ibrahim. Tapi yang tak sokong itu hanya yang diperbodohkan dan ditunggang oleh parti tertentu, orang-orang tertentu. Sebelum saya teruskan ulasan yang hebat ini, penaja utama himpunan turun Anwar ditangkap, rancangan gagal. Saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun transfectophila. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% menyeimbangkan imun badan kita, juga menjadikan imun badan kita sangat bijaksana. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat serta seimbang. Saudara, bayangkan dalam tubuh badan kita itu ada askar dan doktor yang merawat diri kita sendiri. Itulah imun badan kita. Imun badan kita itu boleh jadi lemah karena pelbagai faktor. Tetapi terapi imun ini membantu, mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi kuat sekali lagi seperti dulu-dulu. Apabila imun badan kita kuat, doktor dan tentera yang ada dalam tubuh badan kita menjadi kuat dan bijaksana, mereka mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita dan menyerang akar penyakit yang sudah lama berakar dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, imun badan kita melenyapkan akar penyakit itu. Jadi, dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia, serta halal dan lulus KKM ini. Saudara, kalau kau sudah menonton video ini untuk kali kedua dan Anda kata, aku nak tanya tentang produk itu, maknanya Tuhan sedang membuka hati Anda untuk mahu sehat sekali lagi. Kalau Tuhan sudah ketuk hati kamu, kenapa nak tangguh lagi? Baiklah saudara-saudara sekalian. Penaja utama himpunan turun Anwar ditangkap, rancangan gagal. Saudara, rancangan besar nak jatuhkan Anwar Ibrahim akhirnya memakan diri sendiri. Penaja utama di sebalik himpunan turun Anwar dikatakan telah ditahan. Siapa dia? Apa motif sebenar di sebalik perarakan ini? Dan kenapa himpunan ini gagal total? Siapa yang ditangkap? Beberapa jam sebelum himpunan dijadwalkan berlangsung, pihak berkuasa mengesahkan penahanan individu yang dipercayai menjadi penaja utama gerakan ini. Sumber risikan menyatakan individu ini bukan calang-calang. Beliau dipercaya mempunyai hubungan rapat dengan pihak pembangkang dan pernah menjadi penyumbang dana kepada beberapa siri kempen anti kerajaan sebelum ini. Apa yang mengejutkan, dia juga mempunyai rangkaian dengan polobi luar negara. Persoalannya, adakah ini gerakan organik rakyat atau ada tangan gaib yang taja semua ini? Ini motif tersirat, mahu runtuhkan kerajaan. Himpunan ini sebenarnya bukan sekadar mahu turunkan Anwar. Ia dirancang untuk mewujudkan persepsi bahawa rakyat menolak kerajaan perpaduan. Strategi klasik cipta krisis, tabur naratif dan harap kerajaan goyah. Tapi malangnya, mereka gagal membaca realiti. Rakyat hari ini tak sebodoh zaman fitnah 1998. Mereka lebih celik, lebih matang. Cuba main emosi rakyat dengan isu ekonomi harga barang, tapi tak mampu bawa penyelesaian. Apa yang lebih parah, ramai pemimpin pembangkang sendiri tidak hadir atau menyokong himpunan ini secara terbuka. Kenapa? Mungkin mereka sendiri tahu gerakan ini tiada hala tuju, hanya agenda terdesak. Kegagalan mobilisasi rakyat tak turun. Walaupun diwar-warkan berbulan-bulan, kehadiran sangat hambar. Beberapa laporan menyebut
Hanya ratusan hadir, bukan ribuan seperti yang mereka canangkan. Netizen pula menyindir, lebih ramai orang pergi kenduri kawin hujung minggu daripada himpunan ini. Hakikatnya, rakyat mahukan kestabilan, bukan kekecohan. Mereka letih dengan politik gaduh tak habis-habis. Jadi, persoalan kembali lagi, siapa dalangnya? Nama-nama besar disebut, ada yang kata ini kerja geng Mahathir lama. Ada pula tuding jari kepada kelompok yang kecewa sebab tak dapat jawatan. Tak kurang juga yang kaitkan dengan dalang PN. Tapi siapa sebenarnya mastermind? Kita tunggu hasil siasatan pihak berkuasa. Yang pasti penahanan penaja utama ini membuka lembaran baru. Bukan saja soal pelanggaran undang-undang, tapi kemungkinan wujudnya jaringan konspirasi politik yang lebih besar. Apa yang berlaku? Satu perkara jelas, usaha untuk gulingkan Anwar melalui jalan belakang takkan berjaya. Selagi kerajaan ini berpijak di atas mandat rakyat, selagi itu mereka akan terus bertahan. Kepada mereka yang berkomplot, ingatlah, rakyat sekarang bukan lagi penonton yang pasif. Mereka penilai dan mereka akan bangkit menolak politik jahat. Kita perlukan politik matang, bukan drama jalanan. Ayo, bina Malaysia yang lebih stabil dan progresif. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.